Cerita dalam segmen ini tidak mengandungi unsur tahyul dan khurafat. Ia hanya sebagai hiburan dan pengetahuan untuk masyarakat umum semata-mata. Jangan tutup lampu. Banyaklah ya yang Nina pernah lalui sebab Nina seorang juga produser dokumentari. Jadi Nina kadang-kadang kita perlu berada di dalam hutan untuk bermalam sampai berminggu-minggu, tinggal di atas pokok, di tengah-tengah lawa-lawa macam ni tinggal atas pokok. Ya, saya betul bang. Dalam hujan sampai 3-4 hari saya shoot dengan Travel and Living Channel, dengan Nagio saya pernah syuting, Discovery saya pernah produce sendiri, dan saya pernah shoot di tengah-tengah laut, di pelantar minyak. 60 kaki dasar laut saya. Nampak maknanya kat luar ni anda lembut, tetapi sebenarnya anda adalah seorang yang orang kata ekstrim juga lah sebenarnya. Sukalah. Jadi pengalaman yang saya ingat waktu saya syuting di salah satu kawasan, sebab saya produce dokumentari untuk negeri Sabah. Jadi yang saya produce itu, saya perlu berada di kawasan tanah tinggi waktu itu, di salah satu kawasan tanah tinggi, resort yang ternama ya di Sabah. Tapi memang terkenal dengan pantang larang dan ada memang di kawasan itulah. Jadi saya rasa saya tidak boleh mention kan? Maaf ya. Sekarang semua orang tak datang sama lagi dia. Bang. Jadi kami diberikan chalet yang berada di kawasan dalam hutan sikit. So mengambil lebih kurang dalam 1 kilometer, hampir 1 kilometer untuk berjalan di perkarangan chalet itu, memasuki chalet, melalui hutan tu dan melalui chalet-chalet lain. Chalet itu adalah chalet yang terhujung. Untuk pergi sebelum sampai ke, bukan main lobby ya. Maknanya bukan dia punya trekking, bukan trek yang ni lah, mana dalam hutan, jalan dalam hutan ke ataupun trekking? Ada trekking. Ada trekking lah. Tapi kami syuting di 4,000 kaki dari dasar laut. Saya kena trekking waktu saya kena mendaki Gunung Kinabalu lah ya, melalui trek yang pada ketika itu tersusah untuk didaiki kerana dia adalah hutan lumut, hutan simpan lumut. Licin kan, sangat licin. Dan kalau orang yang follow dokumentari saya mesti tahu yang saya pernah jatuh tergoleng masa saya daki gunung untuk syuting orkid yang terkecil di dunia, sebesar jari kelingking saya ni, kecil sekali. Orkidnya? Satu inci ni saja. Orkid terkecil di dunia. Dan yang paling besar di dunia. Saya shoot waktu itu ya. Jadi waktu itu chalet tu saya diberikan 2 chalet dengan kru-kru saya. Jadi ada kru perempuan kan, ada yang kru lelaki, staff-staff saya. Dalam setiap chalet ada 3 bilik. So bilik saya tu yang di atas sekali. Sebab saya selalunya tak akan berkongsi bilik dengan yang lain. Kan? Saya tinggal sendiri di atas. Jadi ada bilik yang di bawah, di depan pintu, dengan baru naik lagi ke loteng yang kedua lah, macam tu lah. Pasal terlalu banyak barang equipment yang kita bawa, jadi kita minta tolong dengan orang hotel untuk angkat. Pada petang maghrib itu, lepas sembahyang isyak di Sabah 7.30 dah sembahyang isyak. Kita nak pergi makan. Jadi bila kita nak pergi makan, kena turun awal. Bila turun awal, semua kru dah turun duluan. Saya yang terakhir keluar daripada rumah. Saya turun, ada seorang perempuan sedang menyelak tingkap bilik di mana partner saya, staff saya waktu itu duduk. Okey, berhenti kat situ. So bilik tu macam mana dalam kita kembali kepada dasar bilik asal. Dia chalet di loteng lama kan. Dia belum ni. Bila kita masuk varanda, di sebelah kiri kita adalah bilik pertama. Bilik pertama. Naik tangga sikit, bilik kedua di sebelah kanan. Dan baru naik tangga atas sikit lagi, dalam 3 anak tangga, baru bilik terakhir 3. Mana 3 bilik tu memang khas untuk you ke ataupun ada campur-campur orang lain? Partner saya di bawah sekali. Di tengah-tengah tu pekerja perempuan saya. Di atas sekali saya tinggal. Maknanya dia macam hometown punya rumah lah. Dia chalet macam hometown. Di chalet sebelah pula ada 3 bilik juga, tapi pekerja-pekerja lelaki saya. Kru-kru lelaki saya yang tinggal. Baru faham. Baru dapat dia punya situasi. Gambaran dia. Jadi bila semua kru lelaki dan juga yang perempuan semua dah tunggu di depan, sebab saya yang terakhir keluar. Saya nak kunci pintu. Bila saya keluar,
Saya nak kunci pintu tu kan ada cermin ya, tingkap di tepi yang bilik pertama tu lah. Ada seorang perempuan sedang selak-selak tingkap. Dia tengok saya tengah kunci pintu. Jadi saya macam dalam fikiran saya, mungkin jiran lah. Mungkin tidak, mungkin ini bilik partner saya kan. Jadi mungkin ini partner saya punya kawan kot. Dalam imajinasi saya itu kawan saya, kawan partner saya. Jadi saya pun jalan je. Saya tak cakap juga dengan partner saya lagi, sebab saya tak terfikir yang penggambarkan itu adalah Nila. Tapi memang seram sejuk tu perkara biasa, sebab kita dah biasa syuting kan di dalam hutan tengah-tengah malam. Tapi you nampak tak dia punya figure betul-betul? Saya nampak sangat jelas seorang perempuan. Seorang perempuan tua? Tidak, perempuan muda yang sangat cantik. Masa tu waktu Isyak Masa itu dia tengah maghrib pukul Isyak di Sabah 7.30. Dalam pukul 7 suku macam gitulah. Mana kalau di Semenanjung ni maknanya itu masih maghrib lah, waktu maghrib. Tapi di Sabah itu sudah Isyak. Gelap Jadi memang sangat gelap pasal dia tak ada lampu jalan. Memang tidak ada lampu jalan. You kena pakai torchlight untuk lalu lagi another 900 over meters untuk pergi main road, untuk tempat yang kereta parking. Kalau lobby lagi jauh lagi. Resort ini memang besar ya. Jadi sudah begitu, saya pun jalan makan dengan kru, pergi ke Tanah Rata. Bila sampai ke Tanah Rata makan balik. Bila balik sampai di Tanah Rata, bila balik ke tanah tinggi tu, kita nak naik bukit tu pun memang dah macam berat semacam lah ya, naik bukit tu, pasal bukit tu memang tinggi. Tinggilah kan. Dia bukan kaki gunung kan. Jadi saya naik sampai yang ke atas tu pun, kita punya driver pun ada kesulitan untuk naik lah sampai ke atas dengan cuaca masa itu dalam 9 darjah Celsius. Sejuk. Pada waktu malam memang sejuk, air memang beku. Sangat sejuk. Jadi sampai di atas tu, sampai di chalet, kita pun jalanlah beramai-ramai sampai ke bilik masing-masing, sampai ke chalet lah. Jadi saya jadi masa partner saya tu dah nak naik bilik dengan kita orang tu, dia masuk bilik lah. Saya cakap, bang, okey bang, bagus-bagus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia naik lah, masuk bilik dia. Saya naik atas, kru saya. Pada hari pertama tu, pagi-pagi bangun pukul 6, kita orang nak kena bersiap pukul 7 semua kena ada dalam kereta. Itu adalah call time setiap hari. Kru saya yang rumah sebelah 3 orang tidur di luar rumah, kena kunci. Lelaki 3 orang tidur di luar chalet. Diorang semua tidur di luar kawasan lah. Malam yang saya nampak perempuan tu rumah sebelah. Besok pagi dia tu bangun tidur, semua demam semua tidur di veranda rumah. Diorang terkunci dari luar rumah. Diorang pun tidak tahu bila diorang duduk kat luar. Diorang memang tak sedar. Sedar-sedar diorang cuma tidur kat luar. Kebesokan hari, tapi kita masih buat tak tahu lagi lah. Kan kita orang masuk gunung, pendaki gunung. Saya dengan kasut saya, masa tu kasut ada tercabut sikit, tapak lah. Kerana saya telah mensalaikan kasut Timberland saya di dekat heater. Jadi nampak ada satu gambaran pasal bilik saya tu yang di atas sekali kan. Belakang tu hutan. Memang betul-betul hutan. Ada seorang nenek kebayan pakai seraung. Tahu seraung? Seraung tu tudung lah. Tudung seraung tu. Macam huda. Pakai tongkat jalan di belakang. Kemang pula lah. Dia jalan di belakang gunung bukit tu. Saya ingat perkara tu perkara normal. Saya cakap, Assalamualaikum. Sebab jendela tu jendela biasa. Saya buka dengan seluas-luasnya. Assalamualaikum. Tak menjawab. Nenek tu lalu je. Dan saya biarlah dia. Saya ingat dia tak tengok saya dah. Saya tengah duduk dekat depan tingkap tu, tengah keringkan kasut saya di heater. Okey. Dan saya cakap tercabut tapak tadi tu lah. Tiba-tiba dia menjenguk saya daripada tingkap. Saya terkejut. Nek, bikin terkejut juga kau ni. Saya cakap macam tu. Lepas tu dia jalan. Muka dia macam mana? Saya nak cakap dengan jelas pun saya tak boleh nak Tapi urai. buruk ke macam orang biasa? Saya tak tahu nak cakap. Nanti saya rasa lebih baik itu saya simpan sebagai seram pula tiba-tiba ni, dah kenapa? Saya tak boleh cakap macam mana keadaan rupa nenek tu lah. Nanti mungkin setengah orang dia ada fobia imajinasi. Tapi saya ingat apa yang saya lihat lah. Jadi saya masih dalam hati saya, Astaghfirullahalazim, mungkin ini yang aku tak patut, mungkin orang mau tunjuk aku. Macam tu dalam hati. Astaghfirullahalazim. Saya biar je lah. Sebab saya nampak nenek tu dengan bertongkat-tongkat masuk dalam hutan balik lepas tu. So saya biar.
Macam biasa pukul 7 lebih kita orang semua keluar pergi makan, pergi Tanah Rata, balik lagi naik bukit tu. Ini hari kedua lah. Hari kedua. Sebab hari ketiga kita nak ke shoot ke lokasi lain dah. Tidak semena-menanya masa kita orang nak naik buka pintu, perempuan tu betul-betul berdiri dekat tingkap yang saya nampak hari pertama tu, dengan rambut dia panjang, cantik tu, tak tahulah saya nak kata cantik tu definisi, mungkin cantik lah. Saya tanya dengan partner saya, bang, itu girlfriend abang ke? Girlfriend? Abang bawa girlfriend ke datang sini melawat? Saya tanya dia, saya ingat betul kan? Gila ke apa ke, dia cakap. Bila masa aku bawa girlfriend dalam hutan, dia cakap macam tu. Saya cakap, jadi yang itu apa? Semua pusing tengok, semua tidak tercakap, semua macam terkejut, terdiam sekejap. Lepas tu subhanallah, la ilaha illallah. Tapi tetap juga buka pintu. Nak tidur kat mana? Takkan nak tidur kat dalam kereta. Buka juga pintu, mengazan lah. Azan, baca-baca Al-Fatihah, Yasin. Partner saya pun sembahyang lah. Malam tu dia tidur, dia kena cakar belakang dia, berdarah-darah. Itu yang saya tahu. Pagi-pagi dia cakap, nah kenapa belakang abang sakit ni, nak tolong abang. Dia bilang, saya dengan partner saya tengok, dengan pas staff saya tengok, memang belakang dia cakaran kuku orang yang sangat dalam, sehingga macam kotak-kotak isi dia sedikit lah. Pas itu staff saya lagi yang 3 orang tu tetap juga tidur di veranda lah. Dia diangkat. Tapi yang perkara yang paling menakutkan pada malam tu, saya bangun, saya masuk di dalam bilik kamar mandi. Tiba-tiba pintu saya buka pintu. Sebab saya seorang dalam bilik. Saya buka pintu kamar mandi tu, saya menghadap ke katil. Pasal kamar mandi tu menghadap ke katil, saya nak basuh tangan. Jadi ada cermin kan, jadi menampaklah saya punya tempat tidur. Dari dinding bilik saya tu keluar satu entiti terbang sambil mengilai. Menghala ke Nina lah. tempat saya dan tembus ke bilik sebelah. Saya dengan cepat-cepat sampai berteriak-teriak lah, panggil nama staff saya masa tu, Alin dengan girl. Saya terus suruh tidur ke bilik saya. Sebab mereka sedang tidur, saya terus teriak-teriak suruh panggil pergi bilik saya. Sebab saya takut mereka dia berapa-apakan. Sebab salah satu tu adalah anak dara kan. Jadi tanggungjawab saya untuk menjaga kan. Saya kejut kan, terus tidur di bilik saya. Allahuakbar. Itu yang kenangan yang saya rasa saya masih ingat. Menakutkan lah. Okey, jadi kalau kita sebut pasal benda-benda macam ni lah, kalau di sana dipanggil hantu apa tu? Macam tu, hantu hutan mungkin? Nina tak tahu. Tapi mungkin yang saya jumpa tu nenek kebayan kali ya. Tapi mungkin bunian daripada hutan kan bang. Jin, buniannya saya tak tahulah sama ada itu adalah jin ke apa ke. Tapi saya pernah bertanya pada seorang ustaz. Ustaz tu cakap itu nenek kebayan bunian. Mungkin yang menjaga kawasan situ. Mungkin ada agaknya kisah-kisah sejarah kat situ ke, pernah dijadikan kawasan apa benda ke? Di Sabah ni terlalu banyak yang mistik kan, kerana masih banyak hutan. Betul. Jadi agak sukar untuk saya menghurai, pasal saya pun tidak terlalu arif tentang bab ini bang kan. Tapi yang Nina tahu, memang itu bunian lah, nenek kebayannya penjaga kawasan itu. Yang mungkin entiti perempuan yang saya nampak di bilik dan yang terbang di dinding itu adalah benda yang sama. Mungkin itu kalau di sini dipanggil kuntilanak kan? Mungkin lah kot. Langsui ataupun Pontianak. Kalau di sana panggil kuntilanak Kuntilanak Okey, baik. Saya pun agak seram lah ni tiba-tiba. Okey, kita mungkin untuk antara kisah yang amat menyeramkan juga bagi Nina, dan mungkin ada pantang larang agaknya kalau Nina nak masuk kawasan-kawasan macam tu. Yang Nina tahu dari keturunan Nina lah, sebab berdasarkan pengalaman Nina kan pernah pergi kenduri balik malam bawa rendang daging, ayam, kereta sedap. Beratnya semacam kan. Kita kan di Sabah ni dia kawasan dia sangat besar. Jadi dia jauh-jauh. Jadi saya ni pergi kenduri rumah saudara. Saya nak balik rumah saya pula lagi 1 jam. Lalu kawasan bukit dengan hutan. Pergi rumah adik saya pun lagi lalu hutan bukit. Jadi
tak tahulah, memang di Sabah itu memang begitu ya. Kan. Jalan raya di Sabah tu. Jadi mak saya cakap, kalau pergi rumah orang kenduri atau balik dari kampung, kau jangan bawa daging atau ayam malam-malam. Nanti kau sangsara mau bawa kereta, maksudnya bawa kereta drive. Yelah, Saya, kita. mami ni apalah karut lah begini. What nonsense is this? We don't believe, you know. Okay. So there was one time saya dalam kereta seorang-seorang, saya nak balik rumah. Saya pemalas, saya tak nak masak besok pagi, nak breakfast, makan tengah hari. Jadi kebetulan saudara saya yang kenduri, jadi ingat-ingat tu macam tak apa, Bagi bawa bekalan balik. lah, bekalan. Bawa bekalan balik. Confident balik rumah pukul 2 pagi. Yelah. Bawa pula rendang daging, Sedapnya. ayam kari, lepas tu dengan roti prata kan. Jadi dengan adalah nasi-nasi segala semua. Nak naik bukit, nak lalu dekat rumah saya tu, berat dia lain macam lah, macam ada 1000 tan belakang kereta saya. Saya pula ni yang confident. Kenapa ni tak mau naik ni? Macam tu tau. Lepas tu saya terfikir mak saya. Tiba-tiba saya terfikir mak saya. Saya baca doa, saya macam lain-lain rasa, saya baca doa. Lepas tu saya buka tingkap sebelah, yang kan saya dekat driver, saya buka tingkap tepi tu yang dekat bukit tu. Saya ambil saya punya rendang daging ayam, saya umpan je. Minta maaf dah tu nenek, ampunlah nak cucu tu penglalu. Saya umpan aja, kereta tu terus ringan bang. Saya ingat kamu. Itu saya ingat lah nenek, sebab mak saya cakap kan, buang, dia kata kalau tu terus buang. Jadi saya confident, saya buang lah. Saya kau minta maaf dah tu nenek, anak cucu tumpang lalu. Saya cakap macam tu je. Saya terus press minyak, naik pula bukit tu. Hilang 1000 tan tu. That's the only thing I know lah. Kalau petua lah, jangan bawa daging dengan ayam. Yelah. Tak, itu mungkin pantalan Actually, keluarga. daging berdarah-darah. Pasal kadang-kadang setiap setiap keluarga dia ada pantai larang dia. Macam ada setengah kawan saya, orang Sabah, orang Sarawak juga, dia tak dibenarkan mandi di kolam. Memang betul. Kalau mandi laut, dia gelak-gelak macam apa, mak aku cakap tak boleh. Tiba-tiba mandi dah nak mati. Bukan mati, dia macam lemas. Macam tu, dia tak boleh. Memang keturunan dia mungkin tu agaknya dia kan? Mandi sungai. Saya tak boleh mandi sungai. Tak boleh mandi sungai kan. Lepas tu tak boleh makan macam baru-baru ni siapa, Mek Rohayu, dia kata tak boleh makan ikan patin. Saya tak ada. Bantai lah apa pun. Dia kata tu keluarga dia punya pantai larang. Tapi saya tahu staff saya seorang bang. Dia pantang family dia makan belut. Kalau makan belut setengah jam confirm meninggal. Oh ya? Ya. Alamak. 2 orang termakan di kenduri kan. Termakan meninggal. Ani, staff saya seorang. Dia itu kita panggil sebagai pantai larang keluarga kan. Kadang-kadang kita dalam hati kita cakap, Betul ke ni kan? Apalah macam nipu je, tak boleh makan, tiba-tiba tak boleh makan KFC. Tak boleh makan KFC. Okeylah, apapun mungkin ini saja yang dapat kita kongsikan bersama dengan